Hai semua, Anda bersama saya Ekram dan pada malam ini kita akan mendengar kisah sebenar yang pernah berlaku kepada salah seorang rakan goes kita. Nama yang digunakan bukanlah nama sebenar. Kisah ini diceritakan semula oleh saya. Hai semua, nama aku Rizal. Malam ini aku ingin menceritakan pengalaman aku menjadi mangsa gangguan mistik yang aku tidak dapat lupakan sehingga hari ini. Aku dapat menyambung pelajaran di sebuah universiti di luar negara. Universiti ini tidak perlulah aku sebutkan di mana, tetapi menurut kisah yang aku pernah dengar, universiti ini memang terkenal dengan kisah-kisah seram yang sering mengganggu pelajar. Memandangkan aku ni orang jauh, aku layak untuk mendapat bilik asrama. Malah, hari pertama lagi aku mendaftar, aku diberikan kunci bilik. Bilik yang bernombor 401 di tingkat 4. Bilik nombor 1. Untuk pengetahuan semua, bilik aku ini terletak di tingkat atas sekali bangunan asrama ini. Hari pertama aku masuk ke asrama, memang bangunan asrama ni nampak meriah. Ialah semester baru sahaja bermula. Aku ni memang datang bersendirian. Ayah dan ibu aku berada di kampung. Aku tak mahu pula menyusahkan dorang datang jauh-jauh. Aku tak mahu menyusahkan dorang datang hantar aku. Tak apa, dengan bismillah dan selawat, aku mulakan langkah menaiki tangga untuk naik ke bilik aku ke tingkat 4. Sampai sahaja aku ke tingkat 4, aku perasan keadaan di situ memang sunyi. Apa yang aku dengar cuma suara-suara pelajar yang lain datang dari tingkat bawah. Yang aku pelik, walaupun masa tu waktu pagi, tapi kawasan koridor tingkat 4 ini nampak muram dan gelap. Aku cari bilik aku, bilik 401. Di antara semua bilik-bilik yang ada di sini, bilik aku ni terletak di bahagian hujung sekali. Aku buka pintu, aku tercium bau yang busuk sangat. Macam ada orang buang sampah di dalam bilik ini. Mungkin ada tikus mati di sini. Tapi yang aku hairan, bau busuk tu sekejap sahaja. Cuma dalam 5 minit kemudian dia hilang. Jadi aku pun tak fikir apa-apa. Aku anggap benda tu perkara yang biasa. Bilik aku ni bilik berempat, dengan 2 katil bertingkat untuk 4 orang, 4 meja belajar dan 4 almari. Maksudnya akan ada 3 orang pelajar yang akan masuk ke bilik aku ni, bakal roommate aku. Tapi buat masa ni cuma aku seorang sahaja yang baru sampai. Mungkin yang 3 orang lagi ni lambat rasanya. Tak apa, aku kemas dulu barang-barang aku. Memandangkan hari pertama tu aku tak tahu nak buat apa. Aku membuat keputusan untuk tidur. Mana tahu aku bangun nanti roommate aku dah sampai. Aku pilih katil di tingkat bawah. Bila aku baring, aku boleh nampak papan katil tingkat atas. Hairan bila aku ternampak satu tulisan yang bertulis, "Kalau ada orang ketuk pintu malam-malam, jangan buka, nanti menyesal." Ditulis dalam bahasa English. Ini mesti kerja penghuni-penghuni bilik semester lalu. Nak takutkan penghuni yang baru. Pukul 4 petang, aku terbangun. Sebab aku perasan macam ada orang yang masuk ke dalam bilik. Ini mesti roommate aku dah sampai, kata aku dalam hati. Aku bangun dan duduk di katil. Alangkah terperanjatnya aku bila aku terlihat seorang lelaki yang duduk di kerusi sambil memandang ke arah aku dengan senyuman yang sinis. Yang lebih menakutkan aku, lelaki yang aku nampak itu adalah diri aku sendiri. Perlahan-lahan dia berdiri dari kerusi, melangkah menuju ke arah aku sambil tersenyum. Aku berlari ke arah pintu untuk keluar dari bilik tu. Jelmaan diri aku tu berlari mengejar aku dan aku terbangun
dari tidur. Rupa-rupanya itu semua hanya satu mimpi. Nasib baik. Nasib baik. Badan aku memang sudah berpeluh-peluh. Aku rasa benda tu macam betul. Aku duduk di atas katil. Aku lihat kerusi yang aku nampak dalam mimpi aku tadi tu. Alhamdulillah, tiada apa-apa. Waktu tu dalam pukul 5 petang. Roommate aku masih lagi belum sampai. Aduh, mana pula diorang ni? Aku buka pintu dan jenguk keluar koridor. Nak cari kalau-kalau. Tingkat aku ni sudah ramai pelajar yang datang. Gila, keadaan koridor memang sunyi. Gelap pula tu. Aku pandang kiri, aku pandang kanan. Aku boleh nampak tiada bilik yang dihuni oleh pelajar. Takkan aku sendiri sahaja yang ada di tingkat ni? Aduh. Aku membuat keputusan untuk turun ke pejabat pengurusan asrama. Aku tanya pasal roommate aku yang lain. Barulah aku tahu yang mereka semua akan sampai esok. Jadi malam ni aku akan bersendirian di bilik. Sudahlah, aku mimpi yang bukan-bukan. Sekarang aku kena tidur sendiri pula. Dipendekkan cerita, sudah pukul 10 malam. Aku berseorangan di dalam bilik. Kata aku dalam hati, tak apa. Aku tidur sahaja. Mana tahu esok diorang sampai. Masih aku teringat mimpi aku tadi. Tapi aku cuba fikir benda lain sebab makin aku ingat, makin takut pula jadinya. Bila aku sudah bersedia untuk tidur, tiba-tiba aku terdengar bunyi orang mengetuk pintu bilik aku. Aku terkejut. Malam-malam ni siapa pula yang ketuk pintu? Roommate aku esok baru sampai. Tiba-tiba aku teringat tulisan yang aku nampak tadi. Tulisan yang melarang aku untuk membuka pintu pada waktu malam kalau ada yang mengetuk. Aku perasan selain ketukan, ada suara orang ketawa kecil gila. Siapa pula yang ketuk pintu aku sambil ketawa? Terima kasih kerana menonton. Itu adalah sebuah kisah benar yang dikongsikan oleh salah seorang dari rakan-rakan gowes kita. Kesahihannya tidak dapat diketahui, anggap sahaja sebagai satu hiburan. Pastikan anda like dan share jika anda rasa kisah ini menarik. Apa-apapun, bahagian kedua akan menyusul. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe ke saluran ini. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Apa-apapun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.